Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih masih setia bersama di dalam channel ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sentiasa menyokong channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe supaya lebih ramai rakyat Malaysia tahu isu-isu panas daripada channel ini. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, seperti tajuk yang Anda lihat, adakah ini satu pengorbanan Datuk Seri Najib Razak yang tidak diketahui umum? Adakah ini satu lagi rahasia besar yang seluruh Malaysia baru tahu hari ini dengan apa yang pernah Datuk Seri Najib lakukan? Saya tidak menyokong Najib, namun saya juga tidak meninggikan Najib. Dan saya juga tidak suka, bukan tidak suka, benci Najib. Tidak, saya tidak benci dan tidak juga suka Najib. Tetapi satu isu panas yang saya nak kongsi dengan seluruh Malaysia hari ini. Derma RM642 juta yang diterima Najib bukan cerita dongeng. Itu adalah satu kenyataan daripada Malaysia Gazette. Derma RM642 juta ini dikabarkan bukan cerita dongeng. Bahkan derma ini dari Arab Saudi. Derma sebanyak RM642 juta dari Arab Saudi kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bukanlah cerita kosong, bahkan bukan juga cerita dongeng. Sebaliknya, beberapa pihak telah mengesahkan kewujudan derma ini ketika dipanggil sebagai saksi sepanjang perbicaraan di mahkamah. Menurut seorang pengendali akaun Facebook Najib Razak, antara pihak yang terbabit, bahkan yang terbabit ialah SPRM sendiri dan juga M-Bank, selain daripada bukti-bukti yang ada dalam bentuk dokumen transaksi pemindahan dana SWIFT. Katanya, penghakiman bertulis, Hakim Datuk Nazlan Muhammad Ghazali turut mengaku terdapat pemindahan dana tersebut. Tetapi dia kata, ianya tidak boleh disahkan sebagai derma dari Raja Saudi Arabia sebab Raja Abdullah tak tulis namanya sebagai pembayar dan ianya tidak ditulis secara nyata dalam dokumen SWIFT bahwa ianya merupakan derma dari Raja Abdullah dari Raja Saudi Arabia. Namun, pendakwaan serta hakim tidak pernah jelaskan kenapa pula Kementerian Keuangan Arab Saudi sanggup membayar Najib dengan jumlah yang sebegini banyak. RM642 juta bukan dana yang sedikit. Kata Najib, biarpun beliau bebas untuk menggunakan RM642 juta ini yang telah diterima oleh Najib Razak sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, beliau memilih, menurut kenyataan daripada Malaysia Gazette, Najib memilih untuk menggunakan duit RM642 juta ini bukan untuk pribadi. Tetapi itu katanya disedekahkan, termasuklah membekalkan kain jubah bagi program amal yang dianjurkannya. Turut dimanfaatkan kepada imam, tahfiz dan lebih 7.000 masjid di seluruh negara. Selain bekalan kain untuk mangsa banjir pada tahun 2011 dan 2014. Jadi, jika penyamun sanggup sedekahkan RM642 juta yang Najib boleh gunakan untuk apa jua kegunaan termasuklah pribadi, kenapa pula dia nak curi RM42 juta yang dia turut sedekahkan semua? Ramai yang menggelar Najib penyamun, bahkan semakin menguatkan persepsi itu sebab beliau berada di penjara hari ini. Yang menggelar Najib penyamun, berapa ringgit pula yang mereka sedekahkan katanya. Najib turut menyindir pihak tertentu agar tidak memetik dana yang dikenali sebagai RM 2.6 bilion sebab ianya turut disahkan dalam mahkamah bahwa dana tersebut telah dipulangkan kepada
penghantar 4 bulan selepas diterima. Malah, kata Najib, beliau didakwa 9 kali karena menerima dana itu dan 6 kali lagi sebab memulangkannya. Jadi, tuan-tuan dan puan semua, kenyataan daripada Malaysia Gazette, derma RM 642 juta dari Arab Saudi bukan cerita dongeng. Apa komen Anda? Adakah benar RM 642 juta ini yang dikabarkan di derma dari Arab Saudi digunakan Najib untuk menderma sepenuhnya, ataupun mungkin digunakan untuk pribadinya, tapi melalui kenyataan daripada Malaysia Gazette hari ini bahwa derma RM 642 juta ini didermakan untuk sumbangan-sumbangan dan sebagainya. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Patutkah beliau dipenjara selama 12 tahun? Satu isu hangat yang saya nak kongsi, saya nak bertanya pendapat dengan kamu. Patutkah beliau dipenjara? Patutkah beliau terima hukuman sebegini? Dan sudah pasti sesiapa yang dikenakan hukuman, sesiapa yang dikenakan tindakan undang-undang, disamankah, dipenjarakah, dan sebagainya lah, dimasukkan ke lokap kah, bertahun-tahun kah, selama-lamanya kah, mesti ada sebab. Hari ini satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Tapi sebelum itu, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share dan subscribe video ini, channel ini, supaya Anda tidak terlepas perkembangan politik daripada channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan semasa saya melihat berita-berita politik di Malaysia, isu semasa, satu berita yang sangat bagi saya sangat menggemparkan saya betul-betul nak kongsi dengan kamu semua. Seorang telah dipenjara selama 12 tahun. Tapi bukan ahli politik Malaysia. Perenang Belarus dipenjara 12 tahun. Ini mengejutkan tuan-tuan dan puan semua. Moskow, Mahkamah Belarus menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada bekas juara dan perenang negara itu yang bernama Alexandra Herasimenia. Alexandra dalam karirnya pernah meraih pingat Olimpik dan bersara pada tahun 2019, hidup dalam buangan di negara sendiri sejak musim luruh pada 2020, tidak hadir pada perbicaraan itu. Perenang berusia 36 tahun itu didapati bersalah atas pelbagai tuduhan, termasuk gesaan supaya dikenakan tindakan yang mengancam keselamatan negara Belarus, kata kumpulan hak asasi Viasna. Alexandra mengasaskan Yayasan Solidarity Sukan Belarus BSSF susulan protes besar-besaran yang tercetus pada Ogos 2020 menentang pemilihan semula Presiden Alexander Lukashenko. Yayasan itu juga memberikan bantuan keuangan dan undang-undang kepada atlet yang disasarkan oleh pihak berkuasa. Ia juga menyokong boikot acara sukan yang diadakan di Belarus dan menggesa jawatan kuasa Olimpik Antarabangsa ataupun IOC untuk menggantung negara bekas Soviet itu. Jadi berita hari ini bukan siapa-siapa yang kena penjara, bukan ahli politik Malaysia, bukan Mahathir, bukan Zahid, bukan Anwar Ibrahim, bukan Najib. Najib memang dipenjara sudah pun. Bukan ahli politik Malaysia, tapi satu isu hangat yang saya kongsi dengan kamu hari ini. Perenang Belarus akhirnya dipenjara 12 tahun disebabkan beberapa kesalahan, di mana didapati bersalah atas berbagai tuduhan, termasuklah gesaan supaya dikenakan tindakan yang mengancam keselamatan negara. Jadi tuan-tuan semua, apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini.